بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Fadil Ustaz Zamani selaku pengurusi majlis, Fadilah Ustaz Sa'idin Hussein selaku Tuan Imam merangkap pengurusi masjid, Fadil Ustaz Asri Abdul Rahman selaku timbalan pengurusi merangkap pengarah program pada hari ini, seluruh ahli Jawatan Kuasa Masjid Mutmainnah, tuan-tuan muslim muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini. Pada pihak diri saya merasa sangat syukur dapat bersama-sama dengan tuan-tuan di masjid yang sesungguhnya telah tersimpan 1000 kenangan saya di sini. Masjid ni masjid yang menyimpan 1000 kenangan saya di sini. Tempat yang muslimat duduk tu, tempat tu saya pernah pengsan. Tempat muslimat duduk tu, tempat yang saya pernah pengsan. Bayang Jumaat. Ayah tak ada di mana atau dengan mak. Kami waktu tu sembahyang Jumaat tak sembahyang di Ketembar, main sembahyang di Mengkuang daripada Kuala Pegang. Naik basikal panas, soalan Sayyidina Muhammad. Demam pula hari tu, demam, tapi oleh kerana ayah mau asuh, walaupun demam, masjid jangan tinggal, main naik gerak daripada Kuala Pegang. Bayang-bayang duduk belah muslimat tu pingsan. Tapi yang syok pingsan, sedap-sedap orang berdiri bangkit mayang balik. Patut pingsan tu tak boleh lah kena ambil wuduk pula lah kan. Tak reti, tapi oleh kerana tak reti, bangkit mayang pula. Dan bahagian belakang tu hak tirai tu, dulu ada serambi dulu. Dua serambi. Lah dia sama lah kan. Waktu tu saya rajin main dengan ayah di sini. Masalah Sayyidina Muhammad mengaji petang-petang. Petang apa saya tak ingat. Yang mengajaknya ialah Tuan Guru Tok Jilah. Tok Jilah menantu Tok Jumalan ni. Apa ni. Jadi, main waktu tu saya tak sekolah lagi.
Tapi ayah Abu Umaidah mengaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengaji tak faham orang mengajar. Tapi Tuhan bagi waktu tu condong pada benda baik dah. Kerja saya kalau main masjid Mengkuang sapu sampah. Sapu sampah. Jadi 1000 kenangan di sini. Sekolah Arab tu saya tak, waktu Jahanam saya tak mengaji Quran tajwid petang. Jadi oleh kerana mungkin mak ataupun ayah tengok macam kita tu boleh dah sikit sebenarnya tajwid, dia suruh main mengaji di sekolah ni. Waktu tu guru besar ayah Ustaz Saidin, Ustaz Husin. Jahanam soalan Sayyidina Muhammad orang mengaji Quran tajwid, saya main mengaji main mengaji surah Arab. Jahanam. Yang mengajar saya ketika tu iaitu mak Ustaz Saidin, Ustazah Fauziah. Walaupun sekolah rendah Ustaz Asri, tapi dapat nombor 1. Alhamdulillah. Jadi banyak kenangan di sini, alhamdulillah. Dulu ni depan masjid ni ada kedai. Kedai siapa dulu? Pak Ayib. Kedai tu dia selalu jual air kepai. Dia selalu pakai air kepai kedai tu lah. Dulu orang tak panggil air kacang, orang tak air kepai. Alhamdulillah, syukur dapat sama-sama dengan tuan-tuan pada hari ini di majlis yang mulia pada saat yang sebegitu menenangkan jiwa kita pada hari ini. Pandai pun tak, hujan pun tidak, masalah Sayyidina Muhammad. Dan sama-sama kita subur-suburkan hati kita untuk kita dengar sikit cerita tentang Rasulullah SAW pada hari ini. Nabi kita SAW seperti mana yang kita maklum, Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Walaupun ada di sana, baru ni ada satu pertanyaan yang timbul dalam Facebook. Cuba kaji, adakah benar Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal? Itu tajuk macam tu. Sebenarnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila baca tentang tarikh, di sana ada khilaf. Tapi tarikh yang diambil oleh kebanyakan ulama ialah pada tarikh 12 Rabiul Awal. Tahun ialah tahun gajah. Pasal apa disebut dengan tahun gajah? Sebab zaman itu orang Arab masih belum menggunakan angka. Mereka tak pakai angka lagi. Angka ni, kita ni angka dimulakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan memulakan angka itu daripada tarikh Nabi kita berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah timbul 1422. 1422 ni dia bermula daripada tarikh hijrah tu. Tahun hijrah tu 1422. Kalau nak kira daripada Nabi dilahirkan, kena campur. Sebab Nabi dilahirkan, Rasulullah Sayyidina Muhammad, ketika Nabi dilahirkan, Nabi diangkat sebagai Rasul ketika Nabi umur 40. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berhijrah ke Madinah ketika Nabi umur 51 ataupun 52. Kena campur pula lah. Kalau nak kira daripada Nabi dilahirkan tu. Tarikh 1422 bermula daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebut tahun gajah sebab tahun tu berlaku isu besar. Isu tu bermula daripada perasaan cemburu seorang raja namanya Raja Habsyah yang namanya Abraha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia cemburu sebab orang pakat duk pi tawaf di Kaabah di Mekah. Akhirnya dia buat satu Kaabah dia di Yaman, di Sana'a. Lepas tu dia kempen seluruh alam ini untuk mai mentawafi Kaabah dia di Sana'a, di Yaman. Cuma yang peliknya, Kaabah dia tu tak 4 sagi. Bukan rupa bentuk 4 sagi. Tapi rupanya ialah bulat.
Saya dah sampai di Kaabah dia. Di Sana'a. Cumanya Allah hinakan Kaabah dia tu sampai hari ini tak ada siapa tawaf. Bahkan duduk di belakang dapur orang ya. Lilin rumah orang, duduk dapur orang. Dia Kaabah Abrahah tu duduk tengah-tengah bulat. Dan orang dah lupakan. Bila dia buat Kaabah dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat satu kempen besar-besaran untuk orang main tawaf di Kaabah dia. Tapi orang tak pergi. Dah lah tak pergi. Jadi, kempen dia tak laku. Dalam pada tu ada satu orang Arab, dia pergi ke Yaman, di Kaabah Abrahah ni dia berak, lepas tu dia ambil tik dia celet di Kaabah Abrahah ni. Bila dia celet, marah nak Abrahah ni. Tu yang dia angkat tentera nak pergi robah Kaabah di Mekah. Tu cerita dia. Jadi bila mana dia raja besar, dia bawa tenteranya dengan menaiki gajah. Gajah ni nak pergi runtuh Kaabah ni, seekor gajah pun dah cukup dah. Tapi dia pergi dengan gajah yang besar-besar, Salah Sayyidina Muhammad, nak tunjuk kata dia raja yang besar. Hampa nak lawan aku? Hampa nak hina aku? Nanti. Tu yang dia pergi bawa gajah untuk meruntuhkan Kaabah. Sampai di sebuah tempat namanya Wadi Muhaisir. Sampai di Wadi Muhaisir, gajah tak mau pergi. Gajah tu tak mau pergi. Gajah, pukul pun tak mau pergi, heret pun tak mau pergi, semua tak mau pergi. Jadi dia heran. Sebab dalam pengalaman dia, dalam menguasai gajah, tak pernah gajah membantah. Tapi hari ini gajah tak mau. Lepas tak gajah ni tuan-tuan, dia binatang. Binatang ni, lain daripada jin dan juga manusia, mereka sangat peka terhadap bala dan azab Tuhan. Dia dapat kesan lah apa nak berlaku. Sebab tu saat berlaku sebelum tsunami hari tu, ikan dah penuh dah di tepi pantai. Dia tahu lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Pada ketika berlaku tsunami Aceh, bercerita seorang kawan saya yang terselamat daripada peristiwa tsunami Aceh tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia cerita ayahnya duduk atas bukit. Ayah di atas bukit. Lagi 10 minit nak amai tsunami di laut tu, dia tengok lembu meneru berlari sekencang-kencang dan selaju-lajunya sebelum tsunami mai 10 minit. Lepas tu mailah tsunami. Binatang dia sangat peka terhadap azab dan bala Tuhan. Maknanya gajah ni tak mau pergi sebab dia tahu dah apa nak jadi. Jadi Tuhan bagi binatang ni dengar. Tak tahulah suasana nak berlaku bala ni macam mana. Hanya Allah yang maha mengetahui. Binatang tu Allah bagi dia reti. Maka sesaat itulah datang burung daripada laut. Dia panggil burung ababil. Bawa batu-batu daripada neraka. Di dua kaki mencengkam batu, di mulut, di paruh ada sebiji batu. Batu ni dilempar, maka itulah yang membakar tentera bergajah. Al-Quran meninggalkan cerita ni dengan Suratul Fil. Termaktub sampai hari ini cerita Nabi dilahirkan itu, peristiwa besar itu Allah reportkan dalam Al-Quran melalui Suratul Fil, surah gajah. Diceritakan dalam Al-Quran, tentera yang kena api dari langit ni seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daun yang dimakan ulat jadi kesit. Tuan-tuan, Tuhan hapuskan semua dengan gajah-gajah mati, dengan orang-orang mati. Peristiwa ini sangat dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang jaga Kaabah Tuan Rasulullah nama Abdul Muttalib.
Jahatnya tentera bergajah ni, bukan sakat nak pergi runtuh Kaabah, tapi jahatnya tu, dia habis, dia rampas, dia rompak, dia curi binatang-binatang yang duduk di tepi-tepi jalan, yang dipunyai oleh orang-orang Mekah. Orang Mekah ni, masalah Sayyidina Muhammad, lepas bela kambing, lepas bela unta, tepi-tepi jalan. Semua tu semua ditangkap, ditawan, dirampas, dirompak oleh tentera bergajah Abraha ni. Turut yang dirampas ialah beberapa ekor unta yang dimiliki oleh Tok Wan Rasulullah, yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Bila dia rampas unta-unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, tiba-tiba dia dengar kata pemimpin Mekah yang bernama Abdul Muttalib mai nak jumpa dia. Dia pun timbul rasa lagi megah. Sebab pemimpin Mekah tu nak melutut pada dia. Dia rasa megah. Dia rasa dia lagi hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila Abdul Muttalib berdepan dengan dia, dia kata, sila nak kata apa? Tengok-tengok Abdul Muttalib bercakap benda yang dia tak sangka nak terlintas main di otak dia. Kata Abdul Muttalib, saya nak minta balik unta saya. Dia kata, hang ni pemimpin Mekah kan? Ya. Hang tak mau cakap apa berkenaan dengan aku nak runtuh Kaabah? Hang tak mau cakap berkenaan dengan aku nak runtuh Kaabah? Kun hang nak minta maaf ke? Hang nak minta aku tolong jangan runtuh ke? Hang tak cakap maudu' tu. Kata Abdul Muttalib, tak, saya bukan tuan Kaabah. Saya diamanahkan untuk jaga Kaabah saja. Salah Sayyidina Muhammad. Bila saya dah tak mampu dah nak menjaga Kaabah, tengok tuan main dengan tentera macam ni rupa, saya dah tak mampu dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dah serah balik penjagaan rumah itu kepada tuan dia. Ini kata Abdul Muttalib. Kaabah tu saya tak mampu jaga. Saya dah serah balik kepada tuan dia untuk jaga. Siapa tuan dia? Tanya Abraha. Tuan dia Allah. Kata Abdul Muttalib. Dia gelak. Dia gelak. Gelak ni apa dia? Sombong. Sombong dengan siapa? Pada tuan rumah itu. Tuan kepada rumah itu Allah. Rumah itu pun namanya Baitullah. Rumah Allah. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya bila dia gelak-gelak tu, dia kata, jom. Jom tu kira pi. Pi tu nak pi, masalah Sayyidina Muhammad tak boleh pi. Gajah tak mau jalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila gajah tak mau jalan tu, Abdul Muttalib pun kata tak apa. Kalau hang nak serang juga, hang ikut hang lah. Tuan tu aku dah tunggu dah. Aku dah serah kat tuan tu dah. Bila Abdul Muttalib langkah balik, ketika tu mereka nak melangkah pi, salah Sayyidina Muhammad, maka beritam daripada jauh burung daripada laut namanya Ababil. Bawa batu-batu daripada neraka. Mereka ni tengok, benda apa tu beritam tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Timbul rasa gerun lah. Bala Tuhan dia main, dia macam tu. Timbul rasa gerun. Takut. Rupanya, tu tentera Allah dah sampai. Allah hantar burung. Bila burung ni sampai betul-betul dengan apa? Semua lepaskan. 3 biji batu. Maka habislah yang terkena batu ni, termasuk gajah. Semua bergelimpangan. Dia kalau lempak daripada atas, kalau tak ada api pun kena tu pingsan lah. Meneru jatuh. Batu-batu tu pun kena habis. Pakai jatuh habis dah. Tapi batu yang nilai ataupun materialnya api. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis kena-kena macam dimakan api. Tapi Tuhan dia nak tunjuk kata dia Tuhan, dia hebat. Dia bagi tinggal Abraha. Abraha tak mati tang tu. Abraha ni walaupun dia tentera, dia ketua, tapi Tuhan bagi dia hidup. Sengaja Tuhan bagi dia kena batu neraka tu, batu tu duk makan dia, dia tak mati. Tuan-tuan. Jadi kalau mati tu senang.
Tuhan tinggal bagi dia hidup, dia kena seksa. Dia terseksa dengan batu tu. Makan. Kalau mati, selesai. Tuhan bagi tak mati sebab Tuhan nak seksa dia. Han nak lawan aku sangat. Akhirnya subhanallah, bukan setakat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak mati. Dia terseksa. Tuhan bagi umur dia berbaki sampai dia boleh berjalan balik ke Yaman. Berjalan balik ke Yaman ni bukan berjalan balik betul-betul. Jatuh, bangkit. Jatuh, jalan. Tuhan bagi walaupun tak makan berhari-hari. Sampai juga ke Yaman. Sampai ke Yaman. Macam mana reaksi rakyat tengok ada? Apa jadi tuanku? Pasal apa Tuhan bagi balik Yaman? Sebab Tuhan nak hina dia depan rakyat dia. Han nak pergi runtuh rumah siapa? Cuba tengok. Sampai di Yaman, baru mati. Ni Tuhan nak hina sungguh. Maknanya, ni mesej yang sangat besar. Tak itu Nabi dilahirkan. Maknanya apa? Maknanya, siapa-siapa yang cuba lawan Allah, akan jadi macam Abraha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang lawan Allah, maka dia akan terima nasib seperti Abraha. Tuhan, jangan lawan. Tuhan ni, dia hanya layak untuk diabdikan diri. Bukan dia menciptakan kita untuk menentang dia sebagai Tuhan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itulah namanya, tahun Nabi lahirkan itu namanya tahun gajah. Tuan-tuan, maka pada saat yang dinanti-nanti, lahirlah satu orang bayi di Mekah. Di Mekah, satu penempatan yang kodang. Tapi orang hidup berbekalkan zam-zam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mekah ni satu kehidupan yang penuh dengan gunung-gunung batu. Lahirlah seorang insan agung menjelang subuh pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Pasal apa Nabi dilahirkan pada saat menjelang subuh? Semua ni Tuhan buat masa-masa, tahun-tahun, tarikh-tarikh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua dah menggambarkan insan yang bakal dilahirkan. Pasal apa dia panggil Rabi'? Rabi' ni orang panggil musim bunga, musim segar. Tuhan tak lahirkan Rasulullah pada bulan-bulan biasa, bulan Rabi', bulan yang sangat sejuk, yang sangat selesa kalau orang duduk. Dia lahirkan Rasulullah bulan tu. Pasal apa nama Ramadan? Ramadan ni bila masuk Ramadan dia mula panas. Sebab itu Ramadan asal pada Ramdha. Ramdha mana panas. Tuhan sengaja fardukan puasa dalam musim panas. Sebab Tuhan nak uji tengok siapa amal paling baik. Dahlah panas, suruh puasa pula. Tahan ke tak? Tu mana Tuhan nama-namakan Musa Sayyidina Muhammad bulan-bulan ni dengan sebab bulan itu sesuai dinamakan dengan bulan itu. Pasal apa nama Zulhijjah? Sebab Zulhijjah ialah musim haji. Zulhijjah yang memiliki pengibaratan haji. Rabi' sebab musim dalam 12 bulan, Rabi' lah yang paling selesa sekali. Dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebelum subuh. Sebelum subuh ni sebenarnya manusia ni Muhammad Sayyidina Muhammad dilahirkan pertumbuhan diri dia ni membesar mengikut permulaan dia apa? Dalam semua masa, keadaan yang paling terbaik ialah sebelum subuh. Sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengangkat para awliya-Nya menjelang sebelum subuh. Iaitu dipanggil waktu sahur. Maka sebab itu, dalam waktu sahur, daripada pertengahan malam sampai menjelang subuh, waktu yang paling baik ialah sebelum subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah puji orang yang beristighfar ketika sebelum subuh. Kata Allah, wa bil asharihum yastaghfirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
ketika waktu sahur mereka mengucapkan astaghfirullahalazim. Waktu perdana dalam Islam ialah sebelum subuh. Waktu perdana ahli dunia pukul 8 malam. Tu orang panggil waktu itu dengan waktu berita perdana. Waktu tu iklan yang diiklan waktu berita tu sangat mahal. Berapa minit atau berapa puluh ribu. Berapa ratus ribu. Dalam agama kita, waktu yang paling perdana, waktu sahur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi dilahirkan pada waktu sahur sebelum subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum subuh ni, ialah sebelum menyinarnya fajar pagi. Maknanya, selepas berakhirnya malam, muncullah insan agung. Dilahirkan ke dunia ini. Ini semua Tuhan bagi kat Nabi. Waktu terbaik belaka-laka. Semua ada mesej yang jelas. Sampai ketika Nabi dilahirkan tu semua istana, raja-raja dunia bergegak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Kisra, di Kaisar Rom. Istana Kaisar ni runtuh beberapa tiang istana dia. Pakai heran. Tak pernah runtuh ni. Runtuh. Pelik. Tu raja dunia yang merintah dunia yang mana Kaisar, Raja Rom. Ketika tu yang merintah dunia jadi kuasa besar dunia dua, Rom dan Parsi. Ketika mana raja duduk dalam istana dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba bergegar istana, runtuh, terbalik beberapa tiang istana. Maknanya apa? Hampa tunggu. Muhammad dah lahir. Kalau hampa tak ikut agama dia, ni nasib dia. Maka begitulah istana Kisra. Di Parsi sana tu, mereka menyembah api. Api yang mereka nyalakan 1000 tahun tak pernah padam. Duk menyala punya hebat. Tuhan yang mereka sembah tu. Tapi sesaat Nabi dilahirkan sebelum subuh itu, pada pagi 12 Rabiul Awal itu, tiba-tiba api besar yang tak pernah padam 1000 tahun, lap, api itu hilang, padam. Pasal apa? Muhammad dah dilahirkan. Tu Rasulullah. Dan subhanallah, orang Mekah kejut. Pada saat Nabi lahirkan, tiba-tiba menyinar rumah Rasulullah. Rumah yang menyinar tu, kalau kita pergi hari ini, orang buat maktabah. Kerajaan Arab Saudi buat maktabah. Dan tak bagi satu orang pun umat Muhammad yang pergi umrah, yang pergi haji, nak masuk tempat tengok Nabi dilahirkan. Tak bagi sampai hari ini. Kalaulah kita boleh tengok, tentulah kita tumpah air mata tengok tempat Nabi dilahirkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, orang Mekah heran. Ya Allah, apa tu? Cahaya menyinar rumah Rasulullah saat Nabi dilahirkan. Pada saat itu juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi dilahirkan ini, didatangkan bidan daripada syurga. Ada bidan daripada dunia, ada bidan daripada syurga. Hebat Rasulullah. Kita lahirkan bidan dunia aja. Nabi dilahirkan bidan daripada syurga pun mai, bidan dunia pun ada. Bidan dunia ialah mak pada Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara daripada syurga, iaitu dua orang perempuan yang tinggi yang sambut Nabi, iaitu Asiyah imra'atu Fir'aun dan juga Maryam binti Imran. Mai daripada syurga jadi bidan sambut Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua orang wanita ni, iaitu Asiyah imra'atu Fir'aun dan juga Maryam binti Imran, ialah bakal isteri Nabi dalam syurga nanti.
Itulah orang kata imra'atan ja'ata fi miladi zawjihima. Dua orang isteri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datang menyambut kelahiran suaminya. Dua orang bini mai sambut kelahiran suaminya. Itu pada hari Nabi dilahirkan. Ketika keluar daripada perut ibu, tidak ada insan yang tercipta, dilahirkan terindah seperti Nabi. Keluar daripada perut ibu, langsung Nabi sujud di hadapan Allah. Baby yang sujud di hadapan Allah. Kalimat yang keluar daripada mulut Nabi SAW selepas diangkat daripada sujud itu, Alhamdulillah. Hebatnya Rasulullah. Seketika tu hilang. Pakat terkejut, hilang mana? Rupa-rupanya hilang tu dibawa, diarak ke seluruh alam ini. Dibawa ke gunung, ke bukit, ke sungai, ke laut, ke labantara, ke belantara, ke desa, untuk diberitahu pada semua makhluk Muhammad telah dilahirkan. Hal ini yang dinanti-nantikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di mana sahaja diarakkan Rasulullah, di mana sahaja Nabi sampai, Nabi yang bayi itu sampai, di situ akan tercipta umatnya. Di mana yang tak dibawa Nabi, tentu tak ada umat Muhammad. Di mana yang sampai Rasulullah pada ketika itu, akan lahirlah di situ umatnya. Berarti di kampung muka masjid ni, sampai jasad Nabi yang mulia itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka itulah kelahiran agung pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada hari Isnin. Maka hari Isnin pun bahagia. Sebab hari Isnin bahagia kerana hari itu ialah hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal-asal hari yang berbangga dengan kemuliaan hanyalah hari Jumaat. Tetapi bila mana hari Isnin dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hari Isnin pun berbangga dan seronok sebab hari itu Allah cipta kelahiran Rasulullah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun sangat gembira dengan hari kelahirannya. Sebab itu Nabi berpuasa pada setiap hari Isnin. Para sahabat tanya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Isnin? Nabi kata, hari ini ialah hari aku dilahirkan dalamnya. Maka Nabi berpuasa pada hari Isnin kerana mensyukuri hari maulidnya. Kalau Nabi pun seronok dengan hari lahirnya, maka pasal apa kita umat tak seronok dengan hari lahir Rasulullah? No? Kalau Nabi sendiri bergembira dengan hari lahirnya, pasal apa kita tak berseronok dengan hari lahir Rasulullah? Pasal apa Nabi seronok dengan hari lahirnya? Sebab hari lahir Nabi ialah permulaan kelahiran insan yang akan menyelamatkan semua manusia daripada azab Allah yang maha pedih pada hari dibangkitkan nanti. Nabi seronok sebab Nabilah muqiz, Nabilah penyelamat manusia daripada kemurkaan Allah yang akan membawa manusia kepada keridaan Allah. Nabi bergembira, Nabi bersyukur ke atas kelahiran dirinya. Kalau Nabi berseronok, Nabi bersyukur, pasal apa kita tak berseronok? Pasal apa kita tak suka? Pasal apa kita buat halai balai? Pasal apa kita tak meraihkan? Bahkan yang lebih malang, ada orang kata menyambut hari lahir Nabi itu bid'ah. Nabi tak suruh. Tuan-tuan, suruh ni dia bukan mesti dengan mulut. Tingkah laku tu menyuruh kadang-kadang. Bila Nabi kita buat, orang bijak akan faham. Oh, Nabi seronok, kita kena seronok lah. Nabi sendiri mensyukuri hari lahirnya. Pasal apa kita tak mensyukuri? Ini panggil orang bijak. Bukan mesti cakap di mulut. Tengok orang buat, kita dah faham. Suruh ikut makna dia. Maka Nabi kita SAW sempat dilahirkan. Maka pada ketika itu, sifat orang Arab yang duduk di kota, mereka akan besarkan anak di kampung. Sebab hidup di kota ni, walaupun zaman Mekah ni bukan macam hari ni, tercemar dengan
dengan exhaust kereta, dengan kilang apa semua. Tapi jauh lebih baik dibandingkan di antara kota dan desa, desalah yang terbaik, kampung yang terbaik. Pertamanya, cara hidup orang pekan. Orang pekan ni hidup kasar. Orang kampung ni hidup lembut. Mekah ni kasar sebab dia sekeliling tu membentuk orang jadi kasar. Sebab kelilingnya gunung-gunung batu, bukit-bukit batu. Tu jadikan orang keras-keras. Nabi ni, mak dia, bahkan orang-orang yang duduk di pekan, nak bagi anak, tak mau jadi macam orang pekan. Kalau jadi orang pekan, kasar. Kena dia belah di kampung. Di kampung, ada ayam, ada wadi, ada tumbuh-tumbuhan, ada rumput rampai, ada binatang. Hantar Nabi. Dari mak Rasulullah Aminah nak hantar Nabi duduk di kampung. Maka sampailah musim dia. Tetap satu hari, anak-anak orang pekan ni bakal diambil oleh ibu-ibu yang duduk di kampung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hari itu menerulah mai daripada kampung nak ambil anak orang pekan untuk disusui di kampung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, yang turut nak ambil faedah, ambil upah menyusu ni ialah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Dia di kampung, dia sangat tersorot. Kehidupan dia jauh lebih miskin daripada orang-orang kampung yang lain. Kampung dia ni, walaupun kampung, tapi tempat kampung dia, rumput tak apa jadi sangat. Tempat orang lain, rumput jadi sungguh. Menyebabkan binatang yang dia ternak, taklah segemuk binatang-binatang yang orang lain belah. Halimatus Sa'diyah. Maka pakat menerulah, pakat pergi ke Mekah. Kenderaan dia kurus. Orang lain unta gemuk, dia unta kurus. Unta orang lain kuat, unta dia tak apa kuat. Akhirnya orang dah lebih dulu mendepani, duduk depan, dia duduk belakang dengan unta yang tak apa gemuk. Akhirnya lepas sampai dulu. Bila lepas sampai dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas boleh pilih, lepas Nabi anak hak mana. Dalam ramai-ramai, baby-baby ataupun bayi-bayi di Mekah tu yang duduk dalam dakapan ibu-ibu di kota Mekah tu, semua yang duduk tepi ibu tu, semua hampir-hampir sebaya dengan si ibu yang pegang anak-anak tu. Cuma satu orang ibu yang duduk di sisinya tak padan dengan umur dia. Orang tanya, tu pasal apa? Muda. Tu pasal apa? Hak diri tu tua. Lepas kata hak muda tu menantu dia, hak diri tu tok orang budak tu. Oh, anak tak ada. Berarti anak tu tak ada ayah lah. Dan tu, oh anak yatim. Akhirnya, tak ada satu orang pun singgah nak tengok Rasulullah. Sebab Nabi anak yatim. Pasal apa lepas tak mau ambil anak yatim? Sebab mereka tak tahu nilai anak yatim. Yang mereka ukur hanyalah nilai dunia, keduniaan. Kalau bela anak yatim, belum tentu dapat dibayarkan upah. Sebab ayah tak ada. Kalau ambil yang ada ayah, adalah upah. Bela dan nyusu. Tapi kalau ambil anak yatim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada orang yang mau. Tak ada orang yang sanggup ambil sebab menyangka nanti tak dibayar upah. Cuba bayangkan mak Nabi Aminah yang pegang Nabi, semua orang lintas je, orang tak ambil Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Orang tak tengok pun. Bayangkan Nabi orang tak tengok. So anak ni semua orang tengok. Akhirnya mereka ambil anak awal. Mereka balik awal. Selisih dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah pun tanya Rasulullah Sayyidina Muhammad, hampa balik ni ada lagi ke? Ada lagi. Seorang tapi anak yatim. Bila dia sampai di tempat di kota Mekah, masih lagi ada satu perempuan duk pegang anak macam tu, satu orang tua duk berdiri tepi tu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Halimatus Sa'dah bila sampai-sampai terus menuju kepada Aminah. Dia tengok-tengok muka Rasulullah, dia kata main ambil, dia pegang. Dia pegang-pegang Nabi, dia tengok, ya Allah budak ni. Keluar air mata dia, kasih dah. Tuhan boh siap. Kasih kepada Rasulullah. Dia cium-cium Rasulullah, dia kata saya nak ambil ni. Kata Aminah, tadi orang tengok semua tak mau ambil, tak apa, saya nak ambil. Saya sayang dah kat dia. Langsung waktu tu juga dia ambil, tak di susu dia. Nabi langsung minum susu dia. Mesra nampak Nabi duk isap susu. Salah Sayyidina Muhammad. Sampai Nabi kita kenyang, sampai Nabi kita terlena. Dia nak bawa balik budak ni. Sayang sangat kata dia. Akhirnya bawa balik. Berpisahlah Aminah dengan Rasulullah. Lepas main dengan 2 ekor unta, Salah Sayyidina Muhammad. 1 ekor unta dinaiki oleh Abu Kabsyah, suami Halimatus Sa'diah. 1 ekor unta dinaik oleh Halimatus Sa'diah sendiri. Abu Kabsyah naik seekor unta, dia dengan anak dia. Halimatus Sa'diah tak pegang anak dia, pegang Rasulullah. Bayang, faham tak? Patutnya dia peganglah anak dia. Abu Kabsyah pegang anak angkat. Tapi dia lupa anak dia, dia sayang Rasulullah. Dia pangku Rasulullah, naik unta syuk, dia tengok Rasulullah sayang. Sat-sat keluar air mata, kasih sangatlah. Dia kata heran pasal apalah jatuh hati sungguh pada budak ni. Sehinggalah bila sampai berjalan-jalan, unta tadi hak jalan pelan-pelan, hak 20 km sejam tu, akhirnya jadi 120 km sejam. Laju ni dapat sampai berombongan hak Wamai tu. Lepas apa tengok belakang, tu macam Halimatus Sa'diah. Tengok, unta Halimatus Sa'diah makin dekat. Akhirnya potong lepas semua. Derai pula. Tadi tak macam ni. Tu barakah Rasulullah. Akhirnya Halimatus Sa'diah sampai lebih dulu daripada unta-unta mereka. Sampailah di rumah di perkampungan Halimatus Sa'diah, Salah Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula hidup dengan Halimatus Sa'diah, daripada sari ke sari, daripada bulan sampai ke tahun. Sampai jadi anak sendiri. Berkawan dengan anak-anak Halimatus Sa'diah, Salah Sayyidina Muhammad. Perkampungan lepas jadi lebih ceria. Dulu rumput tumbuh tak apa nak tumbuh. Hari ini tumbuh rumput dengan begitu subur. Sehingga binatang-binatang dia pun segar, subur dengan sebab makan rumput-rumput yang segar dan subur. Kehidupan mereka berubah daripada susah jadi senang. Daripada tak tenang jadi bahagia. Rumah lepas dia seronok kehidupan Halimatus Sa'diah. Makanan mereka dari tak cukup sampai cukup. Daripada kecil, Halimatus Sa'diah memandang dengan penuh minat pembesaran Rasulullah. Rasulullah kalau bagi minum sebelah kiri, nak bila minum sebelah kiri, bagi sebelah kanan tak mau dah. Kalau bagi sebelah kanan, minum, nak bagi sebelah kiri pula, tak mau dah. Pasal apa? Kalau minum belah kanan, dah minum belah. Kalau dah minum belah kiri, belah kanan adalah untuk saudara sesusunya. Kalau minum belah kanan, belah kiri Nabi tak mau. Hanya untuk saudara sesusunya. Itu akhlak yang Allah didik Nabi. Sejak dari dalam perut sampai keluar daripada perut ibu. Tetap berterusan mendapat pendidikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai. Orang Arab ni tuan-tuan, dia makan dalam talam besar. Saya pun tak pernah tengok talam besar tu sehingga saya ke Taif ketika mana umrah lepas ni saya pergi ke Taif. Bila pergi ke Taif, kami dibawa melawat museum Salah Sayyidina Muhammad. Bagaimana nak menggambarkan kehidupan orang-orang Arab tradisional. Maka pada ketika itu saya tengok video, rupanya macam tu talam yang orang Arab makan. Kita makan talam kita boleh masuk 4-5 orang je, tu paling besar pun. Talam besar. Pasal apa saya teringat talam tu? Sebab saya teringat guru saya cerita,
Ketika mana makan, anak-anak Halimatus Sa'diyah ni punya ramai, sampai dalam talam pun ada masuk. Bukan luar talam, dalam talam pun ada makan juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi tak berebut. Akhlak Rasulullah. Nabi tak berebut. Nabi tengok je mereka makan. Nabi budak. Nabi umur 3 tahun, Nabi umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Tapi sudah seperti orang dewasa. Rasulullah. Walaupun masih kanak-kanak, tapi pembesaran Nabi, cara perletakkan Nabi, cara duduk Nabi, orang suka tengok. Macam orang dewasa. Budak tapi macam orang dewasa. Dah matang. Bila dah habis pakat makan, atau faham tak? Bila dah habis pakat makan, pakat berangsur pi lah. Hak luar talam pun pakat pi, hak dalam talam pun pakat keluar habis dah. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi pada ketika tu, Nabi masih budak ni, 3-4 tahun ni. Nabi himpun nasi-nasi berbagi. Himpun. Baru Nabi kita makan. Siapa yang tak sayang Rasulullah? Siapa tak jatuh cinta melihat Rasulullah? Halimatus Sa'diyah ni lebih sayang kat Nabi dari sayang pada semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi duduk dengan maknya sampai umur. Halimatus Sa'diyah Nabi duduk sampai umur 4 tahun. Sampai umur 4 tahun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita SAW pergi keluar main dengan rakan sebayanya, sesusu dia, iaitu anak Halimatus Sa'diyah yang anak Halimatus Sa'diyah tu, yang saudara sesusu tu, Nabi keluar pergi main. Tiba-tiba main 2 orang malaikat, Jibril dan Mikail. Main malaikat ni langsung gurun anak Halimatus Sa'diyah. Begitu cepatnya malaikat ni bertindak, Mikail menentangkan Rasulullah. Jibril langsung bedah dada Rasulullah. Anak Halimatus Sa'diyah tengok tu lari selaju-lajunya balik. Muhammad orang bunuh. Keluar kat mak. Apa dia? Muhammad orang bunuh, mak. Budak ni. Halimatus Sa'diyah dengan suaminya berkejaran ke tempat tu. Lari. Tinggal habis semua ni. Sampai tempat Nabi yang dikatakan Nabi dibunuh. Tengok Nabi dah berdiri dah. Selesai dah pembedahan, penyucian dada yang dibuat oleh malaikat Jibril dan Mikail. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi masih ada saki-baki tinggal kesan-kesan Nabi dibedah. Muka Nabi masih pucat. Allahu Akbar. Halimatus Sa'diyah tengok Nabi berdiri. Nabi umur 4 tahun ketika langsung dipeluknya Nabi, dicium Nabi, cium. Muhammad, apa jadi kat hang? Langsung dia kata, jom kita balik. Kalau Abu Kafsyah pun sama juga, cium Rasulullah, sayang semua dekat Nabi. Jom, langsung Nabi didukung balik. Ya Allah Muhammad, mujurlah, tak dia apa kat dia. Balik rumah. Sampai di rumah mesyuarat laki bini. Halimatus Sa'diyah dengan suami dia. Kita kena hantar dah Muhammad balik. Bahaya Muhammad doa kita. Kalau mati Muhammad ni jenuh kita. Nak jawab apa kat mak dia? Betul. Hantar balik. Sampai di Mekah, jumpa dengan Aminah, mak Nabi. Mereka pun cerita, hai Nabi. Hak cerita hak kata mak kena bunuh ni. Apa kata Aminah? Kata Aminah, Sayyidina Muhammad, tak apa Halimah, tak apa. Hang belalah Muhammad ni. Muhammad passion tu dah. Memang dia macam tu. Dia luar biasa. Dia pelik. Dia pelik Muhammad tu. Biasa. Hang jangan takut. Hang belah dia. Jadi bila mana Halimatus Sa'diyah ni, dia diberi satu ketenangan. Oh tak apa kalau apa-apa. Tak apa. Muhammad tak apa. Hang belah lah dia. Akhirnya balik Rasulullah ke kampung. Dibelah sampai umur 6 tahun. 6 tahun baru hantar balik. Barulah Aminah terima. Bila serah balik tu, langsung mai di hati Aminah ni, nak bawa pergi tengok kubur ayah.
Nak buat Rasulullah pergi tengok kubur ayah. Ayah Nabi dah tak ada. Dalam kandungan Nabi umur 4 tahun, ayah Nabi dah meninggal. Tapi kata isteri dia nak pergi habaq dekat suami dia, ni anak kita. Dah umur 6 tahun. Di mana kubur ayah Nabi ni? Di Madinah. Pilah Aminah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan khadam dia. Nama apa? Ummu Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, bawa langsung ke kubur ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi cerita dalam sirahnya, sesaat mak aku bawa aku ke kubur ayah aku. Duduk sebulan di sana, salah Sayyidina Muhammad. Nabi kata, aku tak tahu nak cerita bagaimana perasaanku pada saat aku berada di kubur ayahku. Umur 6 tahun dah reti, orang lain semua ada ayah. Aku yang tak ada ayah. Nabi kata, aku tak tahu nak cerita bagaimana perasaanku sesaat aku berada di kubur ayahku. Mak pula ni buat pergi ke Madinah tu, duduk sungguh-sungguh di kubur ayah. Pergi pagi, petang balik. Duduk sungguh di kubur dengan Nabi, duduk main di kubur ayah tu. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Petang, nak malam, balik ke rumah adik-beradik mereka di Madinah. Esok pagi lepas subuh pergi pula. Macam ayah tu ada. Mungkin kita tak tahulah macam mana alam yang Tuhan bagi Nabi nampak. Mungkin Nabi tengok ke ayah yang dibangkitkan oleh Tuhan. Kita tak tahu. Tapi Nabi suka duduk di kubur ayah. Aminah pun subhanallah duduk di kubur tu. Sehari ke sehari. Kalau main duduk kubur, nak buat apa agak-agak kita ni? Nak buat apa di kubur? Nak duduk macam tu ke? Tak tahu alam apa yang Tuhan tunjuk kepada Aminah dan Rasulullah ni sampai suka duduk di kubur. Ni alam ni kita tak tahu. Alam ni rahsia Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk bukan sehari, sebulan. Pi balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampailah sebulan, Aminah kata dekat Rasulullah, jom kita balik. Puas dah duduk kubur ayah. Nabi pun sayang nak tinggal Madinah, nak tinggal kubur ayah. Dengan berat hati, balik. Tuan-tuan boleh bayang tak? Mak tarik balik, Rasulullah duduk bayang nak tengok kubur ayah. Boleh bayang? Umur 6 tahun. Mak duduk pimpin balik. Rasulullah duduk kali tengok kubur ayah dia. Sampai habis hilang kubur ayah, baru jalan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jalan. Ni hati duk teriak ni. Anak ni. Ayah tak pernah tengok. Tapi menangis tinggal kubur ayah. Jalan balik. Sampai tengah jalan, Aminah sakit. Sakit berhenti. Bukan tempat tu ada pokok-pokok. Tempat tu gersang. Batu-batu, pasiak-pasiak. Sakit Aminah. Bila sakit Aminah, tak nak buat apa ni? Ada 3 orang yang Ummu Aiman, Rasulullah dan juga mak dia. Bila sakit ini, urut sana, urut sini, urut sana, urut sini. Habis umur. Mati Aminah. Kalau mak 6 tahun, mak mati macam mana? Soalan senang. Tak tahu nak buat apa lah. Tak nak siapa. Nak telefon siapa, telefon tak ada. Nangis lah lepas. Mak tak ada. Kesimpulannya, nak selesaikan jenazah tu, ambil batu. Tak atas badan Aminah. Ambil batu. Sampai menutuplah jasad Aminah ibu Nabi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Tu asal-asal kubur Abu. Nak korek dengan apa? Mana ada apa? Yang ada, mampu ambil batu buah dari badan tu lah. Akhirnya baliklah Nabi dipimpin oleh Ummu Aiman. Tuan-tuan, Nabi dah berpisah dengan mak, duduk dengan orang. Tapi duduk dengan orang pun dapat kasih sepenuh seperti dapat kasih seorang ibu. Balik-balik duduk dengan mak,
Tak dan sebulan, mati pula mak. Mati pula bukan mati biasa, mati macam tu. Bayangkan Nabi balik pula ke Mekah, dipimpin oleh Ummu Aiman. Mak tinggal di Abwa, ayah tinggal di Madinah. Itulah Nabi dia panggil Nabi anak yatim. Nabi akhir zaman ni terkenal dengan masyhur Nabi anak yatim. Bila sampai di Mekah, Ummu Aiman bawa jumpa dengan Abdul Muttalib. Soalan pertama, mana Aminah? Mati tak Wan. Ya Allah anakku. Dah ayah dah tak ada. Mak dia mati pula. Tak Wan peluk Rasulullah. Tuan-tuan. Jadi sayanglah Abdul Muttalib dekat Rasulullah. Dengan sayang yang sungguh-sungguh sayang. Sayang sungguh. Ini dah lah. Tak ada mak, tak ada ayah. Jadi itulah yang menyebabkan Nabi sangat dikasih. Yang katakan Abdul Muttalib ni, dia ada tempat duduk, dia di bawah bayangan Kaabah. Dia pemimpin Quraisy, dia raja Quraisy. Ada tempat duduk dia, lepas tu dia ada macam permaidani tempat dia duduk. Pak Sagi macam tu, Saudara Syekh Muhammad. Pada waktu dia nak memberi titah, jadi semua yang hadir, semua duduk tepi permaidani tu. Dia duduk atas madani, atas tempat duduk, hal lain semua duduk tepi semua. Hatta anak-anak dia sendiri semua duduk tepi-tepi ya. Tiba-tiba Nabi kita dalam melakukan umur 6-7 tahun tu, mai daripada mana, lari, mai duduk tempat dia. Al-Muttalib tak mai lagi. Duduk tunggu Al-Muttalib mai. Tengok Nabi mai lari, mai duduk tempat Al-Muttalib. Pak melakukan pakat bangkit. Muhammad. Pakat nak ambil Rasulullah, jangan duduk tempat yang biasa Abu Talib duduk. Pakat nak tarik Abu Talib duduk, pakat nak tarik Nabi, duduk dengan mereka. Tengok Abu Talib mai. Bila Abu Talib mai, Muhammad mai. Mai duduk. Jadi Abu Talib mai, langsung panggil Nabi duduk dengan dia. Dia duduk belakang Rasulullah. Semua tak boleh. Muhammad boleh. Nabi rasa macam mana? Macam mana perasaan? Nabi, Abu Talib urut belakang. Muhammad tak apa. Hal lain tak boleh. Jangan duduk tau. Muhammad tak apa. Tu sayangnya. Abu Talib dekat Rasulullah. Nabi syok duduk dengan Tok Wan ni. Syok dengan Tok Wan. Sampai umur 10 tahun, Tok Wan mati pula. Allah Nabi lepas satu. Pasal apa Tuhan buat hidup Nabi macam tu? Sebab Tuhan nak bagi Nabi hanya dipantau oleh satu zat. Iaitu dia sendiri yang mantau Rasulullah. Dia sendiri yang bela Rasulullah. Dia sendiri yang bela Rasulullah. Maka berpindah tangan. Umur 10 tahun, Nabi dibela pula oleh Abu Talib. Pak menakan Nabi. Abu Talib ni dia perangai sama macam dengan Abdullah. Abdullah ni, masalah Sayyidina Muhammad, ayah Nabi, paling sama perangai dia dengan Abu Talib. Ayah Nabi paling jauh perangai dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni ponakan Nabi juga. Tapi Abu Lahab perangai paling jauh. Abu Talib perangai paling dekat. Allah sayang sungguhlah Abu Talib kat Rasulullah. Abu Talib ni ahli perniagaan. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia duduk berulang alik Mekah Syam. Giliang bila dia ambil Nabi, sampailah waktu matang dia kena bergerak ke negeri Syam. Dia kata, nak bawa Muhammad pi. Sayang sampai nak bawa Nabi pi. Patut dia tinggal di rumah pun tak apa. Anak dia tinggal, tapi Nabi dia bawa umur 11 tahun. Jalanlah pi. Sampai sebuah tempat itu tempat yang disebut dengan tempat Buhairah Ar-Rahib. Bismillahirrahmanirrahim. Buhairah Ar-Rahib ni dia pendeta agama Nasrani. Dia ni dia buat satu kemah dia tu berdempetkan dengan satu pokok. Salah Sayyidina Muhammad.
Rupa-rupanya Buhairah Ar-Rahib ni dia buat kemah di tepi pokok tu sebab dia dah mendapat wahyu bahawa Nabi akhir zaman akan datang berteduh di bawah pohon tu, di bawah pokok tu. Akhirnya dia buat kemah, dia tunggu daripada sehari ke sehari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun demi tahun. Bertahun duk tunggu bila lah Nabi akhir zaman nak duduk bawah pokok ni. Dan orang Mekah ni duk berulang-alik, pi ke Syam, Syam balik Mekah, Mekah ke Syam. Tentu tempat mereka berehat. Dipanggil R&R. Dalam perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka tahu, tu Buhairah, tu pokok. Tu Buhairah, tu pokok. Mereka tahu sangat. Tapi semua tak kisah dengan Buhairah. Buhairah pun tak peduli dengan mereka. Dia kira buat ibadat dalam dalam kemah dia ya. Dia tengok luar, dia masuk balik. Dia tak tegur siapa, mereka pun tak tegur dia. Bila sampai rombongan Abu Talib tang tu, tempat yang biasa mereka berehat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok Nabi umur 10 tahun tu tiba-tiba mai di bawah pokok tu. Dia kata, ya Allah. Ketika keluar air mata Buhairah, ya Allah, hak Nabi. Ya Allah, cerita dah sampai masa. Langsung dia panggil rombongan tu semua, berapa ramai tu mai rumah dia, mai kemah, dia jamu makan, dia buat kenduri. Mereka pun heran, selama ni Buhairah tak pernah panggil, hari ni panggil. Malam mai semua, pelik. Tak pernah Buhairah panggil. Ni kita makan kenduri dia. Dia keluar mai, dia kata semua mai dah. Ceria sekali dia. Semua mai dah tu, dia cari muka Rasulullah. Dia kata macam ada tak main lagi ni, ada lagi ni. Dia kata ada seorang, tapi budak lah. Hei, hatulah kena main, kata dia. Abu Talib pergi panggil Rasulullah. Pergi panggil tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, pimpin tangan Nabi. Langsung dia bangkit. Langsung dia mendapatkan tangan Nabi dan mencium tangan Nabi. Dan berkata, marhaban bisayyidil mursalin. Selamat datang wahai penghulu Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Sedangkan Nabi baru berumur 11 tahun. Dia panggil Abu Talib, dia kata, Abu Talib, hang jangan buat pila ke Syam. Budak ni sampai di Syam hantau, mati budak ni. Orang Yahudi duk cari ya budak ni. Mereka tahu lah lahir dah Muhammad ni. Siapa dia Muhammad ni? Dan di kalangan mereka dah tahu bahawa Nabi akhir zaman ni, kalau dia bukan bangsa Bani Israel, kita bunuh. Muhammad ni bangsa Arab. Sampai di sana esok, kalau dia dapat tahu, mati Muhammad. Hang balik. Hang tahu siapa Muhammad ni? Penghulu Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Penyelamat manusia keseluruhannya. Sayyidul Kaunain. Penghulu alam dunia, penghulu alam akhirat. Bukan biasa-biasa Muhammad ni. Kata Buhairah Ar-Rahib. Cuba hang tengok kalau dia berjalan. Cuba hang lepas. Hang tengok dia berjalan. Dia tak pernah kena panah. Itulah Muhammad. Itulah dia. Cuba tengok dia diri. Awan akan duduk di atas badan. Ada satu kuasa yang sedang payung dan jaga dia. Hang balik. Sebab tu Abu Talib ni, dia tak kacau Nabi. Sebab datang Nabi buat apa? Bahkan dia korbankan diri dia untuk tidak mengucapkan 2 kalimah syahadah. Sebab nak selamatkan Nabi. Pada anggapan dia, selagi mana dia tak ucap 2 kalimah syahadah, dia dapat bela Nabi. Pada pandangan dia. Allahu Akbar. Cumanya ada riwayat yang mengatakan Abu Talib mengucap 2 kalimah syahadah, cuma Nabi tak dengar. Ini pendapat yang saya pernah dengar yang diungkapkan oleh sebahagian ulama-ulama. Allahumma salli ala sayyidina. Wallahu subhanahu wa ta'ala, hakikat yang sebenar kita tak tahu mana. Subhanallah. Maka Abu Talib, lepas Abu Talib mati, Nabi pun kehilangan isteri dia, Khadijah. Jadi pada ketika itu Nabi menghadapi ujian yang sangat besar. Seolah-olah macam 2 tongkat Nabi dibuang dari Nabi. Itulah masanya Tuhan nak tunjuk Muhammad, sudah berakhir. Engkau bergantung pada makhluk. Engkau bergantung pada manusia. Sekarang engkau bergantung pada Yang Maha Esa. Maka saat itulah Nabi dibina oleh Allah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masanya Nabi diangkat sebagai rasul.
Nabi kita SAW ketika umur Nabi sebelum menjelang 25, ada satu orang perempuan. Dia sangat suka pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia suka sangat pada Rasulullah. Perempuan ni siapa? Perempuan dia ada berkait dengan Buhairah Ar-Rahib. Buhairah Ar-Rahib ni dia penita agama Nasrani. Taib. Perempuan ni dia sepupu kepada satu orang alim Arab yang mencatat, memindahkan, menterjemahkan kitab Taurat dan Injil ke dalam bahasa Arab dan yang bernama Warqah ibnu Naufal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi pergi di Gua Hira, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi ambil bekal balik, pergi balik ke Gua Hira. Habis bekalan makanan, balik ambil balik, pergi Gua Hira balik. Nabi suka duduk di Gua Hira. Duduk bertenang-tenang, bersenang-senang, bertafakur, beribadat, bersolat di Gua Hira. Khadijah pula support, tolong. Walaupun ditinggal berhari-hari tak apa. Bila saat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Buhairah bila saat Nabi didatangi Jibril. Nabi tengah-tengah duduk dalam gua, tiba-tiba muncul satu lembaga. Terkejut Rasulullah. Duk kata. Gementar macam tu. Ini siapa ni? Mai orang tu kata, Iqra. Nabi kata, aku tak kerti baca. Bila sebut tak kerti baca, langsung dia peluk Rasulullah. Dia peluk seerat-eratnya. Dia lepas. Dia kata, Iqra, baca. Nabi kata, aku tak kerti baca. Sebab Nabi kata, ummi. Tak kerti menulis, tak kerti baca. Dia peluk Nabi lagi erat. Sampai Nabi tak boleh nafas. Dia lepas. Dia kata, baca. Aku tak kerti baca. Kata Rasulullah. Dia peluk lagi erat. Dia lepas, dia kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia ulang Nabi. Dia ulang Nabi ikut. Dia ulang Nabi ikut. Dia ulang Nabi ikut sampai Nabi boleh ikut. Bila Nabi boleh ikut, dia pun bangkit, dia pun beransur nak menuju ke pintu gua. Nabi dalam keadaan getang tu, Nabi kata, siapa ni? Nabi tanya hati dia, siapa ni? Ketika mana dia keluar, sampai di pintu gua, dia kali macam tu. Ana Jibril. Kalau kita, tuan, tak tahu Nabi macam mana tu. Ana Jibril. Hilang Jibril. Nabi turun daripada pintu gua, lari Rasulullah. Lari. Tak tahu. Laju mana lari, takut. Sampai di rumah, buka pintu. Perkara yang Nabi kata, Zamiluni, selimut aku. Khadijah ambil selimut. Selimut bukan selimut. Peluk Rasulullah sampai dia ketak macam tu. Peluk Rasulullah. Sampai ketak tu habis. Ni isteri yang salihah. Baru dia tanya, apa jadi? Dia tak tanya waktu tu. Tanya waktu tu mana boleh abang apa dia ketak ni. Tu ketak. Habis, apa jadi? Nabi pun cerita. Di gua tadi begini. Kata Khadijah, Allah tak akan mensia-siakan kamu. Kamu orang baik Muhammad. Kamu bela orang. Kamu support orang. Kamu tolong orang miskin. Kamu bela ibu tunggal. Khadijah sebut satu kebaikan Nabi. Allah tak akan mensia-siakan kamu. Kamu orang baik. Sebab itu orang baik hanya yang tahu dia isteri dia. Orang yang tahu orang baik, tanya bini dia. Kalau tuan bini kata dia orang baik, dia orang baik. Kalau bini kata, elok start tu beribu boleh cari. Tak baik. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kata Khadijah, jom kita pergi jumpa Warqah ibnu Naufal. Warqah ibnu Naufal ni sepupu kepada Khadijah. Pergi jumpa Warqah ibnu Naufal, dia penulis, dia penterjemah kitab Taurat dan Injil ke dalam bahasa Arab.
Sebut-sebut kat dia cerita di gua, dia kata, ya Allah, Muhammad ni kalau hang nak tahu Khadijah, inilah Nabi akhir zaman. Hak ni yang Khadijah duk tunggu sama ni, duk tengok Muhammad ni buat dia berlain pada orang. Tu Khadijah sanggup upah Maisarah ni bukan perempuan, laki-laki nah. Maisarah ni diupah untuk pi bawa barang-barang perniagaan dia di Syam. Satu ya tujuan Khadijah, nak tengok akhlak Muhammad ni macam mana. Minta Maisarah tolong cerita, lepas tengok semua macam tu aku nak tengok, aku nak tahu akhlak dia. Perempuan mana boleh tahu akhlak orang laki-laki, bukan boleh pi dua sekali. Tu dia upah Maisarah pi. Akhirnya dia kata, Muhammad ni siapa? Muhammad ni siapa? Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya kata Waraqah, Muhammad ni bukan sembarang, inilah Nabi akhir zaman. Hak mai kat dia tadi di gua tadi, itulah namus. Namus ni ialah nama Jibril dalam bahasa mereka. Namus ni lah yang turun kepada Musa, namus ni lah yang turun pada Isa, sekarang namus turun pada Muhammad. Kata Waraqah bin Nawfal, kalaulah aku umur panjang, aku akan tolong dia pada saat bangsanya menghalau dia daripada Makkah. Nabi kata, amukhrijiyahum, adakah mereka akan mengeluarkan aku daripada Makkah ini? Kata Waraqah, tidak ada satu orang Nabi yang diutuskan melainkan dia akan dimusuhi oleh kaum dia. Kata Waraqah, kalau aku ada pada ketika itu, aku akan menolong engkau Muhammad habis-habisan. Tapi lepas beberapa hari, Waraqah mati. Sebab itu orang yang pertama masuk Islam ialah Khadijah. Sebab dia tertunggu-tunggu. Siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Rupanya Muhammad ialah Nabi akhir zaman. Itulah dia jadi orang yang pertama Islam. Menjadi orang yang mula-mula masuk Islam. Itu Waraqah. Itulah Khadijah. Itulah Rasulullah SAW. Ya tuan-tuan, sebenarnya cerita tentang Nabi tak habis sampai bila-bila. Tu pun dah potong, kat. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan insya-Allah dengarlah cerita tentang Nabi sampailah ke hujung usia nanti, tetap takkan habis. Subhanallah. Jadi tentulah dulu sekat penceritaan pada pagi ini, mudah-mudahan akan menambah kenal dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua insya-Allah kita harap kita tak diharamkan untuk melihat wajah Nabi pada hari akhirat nanti insya-Allah. Cuma tuan-tuan, 3 jenis orang yang takkan tengok muka Nabi. Nabi kata, la yara wajhi salasatu anfus, tidak akan melihat wajahku 3 jenis orang. Yang pertama, al-aqu li walidayhi, orang yang derhaka kepada kedua ibu ayahnya. Siapa-siapa derhaka pada mak ayah, haramlah untuk melihat wajah Rasulullah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Nabi kata, man lam yusalli alayya hina yuzkaru ismi baina yadayhi, iaitu orang yang tidak mengucapkan selawat balik kepadaku ketika disebut nama aku di hadapannya. Bila sebut nama Rasulullah, sambunglah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, katalah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tak sebut nama sallallahu alaihi wasallam pun, orang sebut nama Nabi Muhammad, tentang sambung dia, sambung sendiri sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau tulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulis dalam buku, mulut keluar sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tak salawat balik ketika sebut nama Nabi, tak boleh tengok Nabi pada hari dibangkitkan esok. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, at-tariku li sunnati, orang yang meninggal dan memusuhi sunnahku. Tinggal sunnah Nabi, lawan Nabi pula, takkan tengok Nabi pada hari bangkit esok. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik daripada Allah, kurang saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.